Ahli bagi jemuring. Datuk Amat Speaker, Assalamualaikum, selamat petang. Assalamualaikum. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan usul penghargaan atas ucapan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam persidangan kali ini. Sesungguhnya ucapan Tuan Yang Terutama Tun sentiasa memberikan inspirasi untuk kita terus berusaha memajukan negeri dan mempertahankan hak-hak negeri ini. Datuk Amat Speaker, suka saya mulakan perbahasan saya dengan menyatakan penghargaan kepada pihak kerajaan negeri yang terus-menerus berusaha mengembalikan hak-hak Sarawak dan hak-hak negeri Sarawak sebagaimana yang sepatutnya. Semalam telah diluluskan pindaan undang-undang berkaitan Native Territorial Domain yang ternyata menyebelahi kepentingan seluruh rakyat Sarawak yang menjadi pemilik negeri ini. Walaupun pelbagai helah pihak pembangkang untuk menjadi hero jalanan sambil bermain wayang kulit, namun terbukti mereka tidak ikhlas untuk mencari jalan bagi menyelesaikan masalah rakyat Sarawak. Mereka lebih mementingkan political master mereka yang nun jauh di seberang Laut Cina Selatan. Mereka sanggup meninggalkan mesyuarat Dewan ini dan sesi-sesi perbahasan penting berkaitan cadangan undang-undang hak tanah anak bumi putera Sarawak semata-mata kerana mahu mengambil hati dan menarik perhatian penguasa baru di Putrajaya. Bukannya mereka tidak boleh minta excuse untuk tidak hadir mesyuarat akibat ada isu lebih utama di dalam negeri ini. Saya fikir Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ketujuh lebih arif kepentingan dan sensitiviti politik lokal Sarawak. Tetapi kerana saya percaya pembangkang di negeri Sarawak bukan hanya sekadar chicken out, mereka sudah menjadi chicken soup dan mereka semua sudah tak ada dalam dewan ni. Kerana ternyata Native Territorial Domain yang ditawarkan oleh Yang Berhormat Datuk Amar Douglas Ugah adalah terlalu luar biasa. Kerana ia adalah over and above expectation mereka. Kerana ia bersifat pemilikan kekal oleh komuniti tanpa dikenakan bayaran dan wujud sekatan daripada pelupusan hak serta ia adalah menjangkau keluasan 1000 hektar. Oleh itu, biarlah rakyat Sarawak menilai siapakah sebenarnya yang membela hak-hak Sarawak dan siapakah yang suka memperdagangkan perjuangan rakyat Sarawak untuk kepentingan politik mereka sendiri. Datuk Amat Speaker, penyelesaian isu Native Territorial Domain adalah tidak memadai bagi kami yang tinggal di kawasan kampung tradisi. Isu pemilikan tanah-tanah untuk membina perumahan baru atau perkampungan baru kini amat kritikal. Saya tahu isu ini adalah rintihan hati rakyat di kawasan saya dan juga tempat lain. Mereka hidup berhimpit 2-3 keluarga di dalam satu rumah. Sudahlah orang Sarawak ini suka beranak banyak. Bila anak-anak ini berkahwin, mereka mana ada tempat untuk duduk dan menambah anak serta keluarga. Mereka terpaksa menumpang rumah orang tua mereka. Perumahan baru atau perkampungan baru kini amat kritikal. Saya tahu isu ini adalah rintihan hati rakyat di kawasan saya dan juga tempat lain. Mereka hidup berhimpit 2-3 keluarga di dalam satu rumah. Sudahlah orang Sarawak ini suka beranak banyak. Bila anak-anak ini berkahwin, mereka mana ada tempat untuk duduk dan menambah anak serta keluarga. Mereka terpaksa menumpang rumah orang tua mereka. Ada rumah yang dihuni hingga hampir 20 orang. Apakah ini logik di negeri yang luasnya hampir sama dengan semenanjung Malaysia? Oleh itu kerajaan mesti menangani isu ini sebelum ia meletup dan tidak terkawal untuk ditangani. Untuk itu, seperti cadangan ahli-ahli yang berhormat dari Tanjung Datuk, Sadung Jaya dan sebagainya, saya turut mencadangkan kepada pihak kerajaan agar menubuhkan suatu jawatankuasa tertinggi peringkat negeri berkaitan dengan lot-lot tanah bagi perumahan rakyat di kawasan kampung tradisi yang padat dan sesak penduduknya, di mana setiap rakyat yang memiliki keluarga baru semuanya adalah layak untuk dianugerahkan lot perumahan yang baru yang lengkap dengan infra pada saiz yang berpatutan. Mungkin dianugerahkan 25 poin seperti projek perumahan RPR yang asal di kampung Malaysia Jaya
yang terbukti sekian lama berjaya membawa kemakmuran kepada rakyat. SPS dan SPK pula hendaklah diperbanyakkan pembinaannya. Bukan sekadar banyak diumumkan tetapi tidak dilaksanakan, seperti yang berlaku di kawasan saya yang hingga kini belum bergerak dan sudah setahun lebih saya menunggu. SOP pemberian lot pula hendaklah dimudahkan agar prosesnya cepat dan tidak banyak songel, kerana rakyat menunggu tanah untuk dibina rumah, kerana anak-anak mereka semakin membesar dan rumah sedia ada semakin sempit. Maka saya pohon respon yang tuntas dan segera daripada pihak kerajaan. Saya yakin rakyat di luar sana sudah muak mendengar jawapan akan dikajilah, akan dimesyuaratlah dan sebagainya. Kerana jawapan seperti itu membawa suatu konotasi makna bahawa permintaan ini akan masuk ke dalam bakul sampah. Dan kemungkinan juga rakyat akan lontarkan kerajaan ini ke dalam bakul sampah juga. Wal'iyazubillah. Dato' Ahmad Speaker, persidangan kali ini juga menyaksikan Oil Mining Ordinance 1958 telah dipinda bagi memastikan hak Sarawak terus dibela dan dikembalikan. Tahniah atas keberanian dan kesungguhan luar biasa para pemimpin demi rakyat Sarawak. Tetapi saya merasakan pihak yang di sana tidak akan mengalah. Mereka pasti tidak akan berputus asa untuk terus mengekalkan status sedia ada. Semua tahu bahawa OMO 1958 boleh dikuatkuasakan. Semua faham bahawa hak Sarawak terpelihara dan telah termeterai dalam 4 dokumen bersejarah, iaitu Intergovernmental Committee Report IGC, Malaysia Agreement 1963, Perlembagaan Sarawak dan Perlembagaan Persekutuan. Semua tahu bahawa ini semua adalah dokumen bersejarah yang cukup penting dan mesti dipertahankan untuk menjaga kepentingan Sarawak. Tetapi setelah sekian lama Petroleum Development Act 1974 dan Territorial Sea Act 2012 menceroboh dokumen-dokumen bersejarah itu berlaku, apakah yang Sarawak telah lakukan? Arwah Tok Nan, pahlawan Sarawak yang terbilang, dengan beraninya dalam Dewan Yang Mulia ini menyebut bahawa TSA 2012 itu telah menceroboh hak Sarawak yang dilindungi oleh 4 dokumen bersejarah yang disebutkan tadi. Continental Shelf Act 1966 dan Petroleum Mining Act 1966 yang gagal untuk dikuatkuasakan di Sarawak pada awalnya, akhirnya dipaksakan ke atas negeri ini. Setelah kesempatan tragedi 13 Mei 1969 dijadikan alasan penguatkuasaan undang-undang darurat di seluruh negara termasuk Sarawak. Sarawak yang aman damai, tidak ada pasal, tiba-tiba dilibatkan dengan tragedi di Kuala Lumpur yang tidak ada kaitan pun dengan anak Sarawak. Mereka yang bergaduh, kita juga yang dipukul. Oleh itu kita tidak mahu lagi Sarawak ditimpa nasib umpama kata pepatah Arab, darabani wa huwa yabki. Dia yang memukul aku, tetapi dia pula yang menangis, meraung, mengadu seolah-olah dia yang teruk kena pukul. Jadi, apakah pilihan yang ada di hadapan kita? Dato' Ahmad Speaker, setelah proklamasi Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Khas 1969 yang diisytiharkan pada 15 Mei 1969 dibatalkan berkuat kuasa Mei 2012. Kuat kuasa undang-undang yang menceroboh hak-hak sempadan Laut Sarawak ini telah tidak ada. Sempadan Laut Sarawak telah kembali seperti asalnya dan menjangkaui lebih daripada 3 batu nautika. Continental Shelf Act 1966 dan Petroleum Mining Act 1966 sejak 24 November 2011 telah tidak boleh dikuatkuasakan di Sarawak dan Sabah. Pihak Dewan Undangan Negeri Sabah melalui jawapan bertulis Ketua Menteri Sabah kepada soalan yang ditimbulkan oleh Ahli Yang Berhormat Kepayan pada persidangan Julai tahun 2014 telah mengesahkan bahawa berdasarkan artikel 150/7 Perlembagaan Persekutuan, semua pindaan terhadap CSA 1966 dan PMA 1966 telah dibatalkan kuat-kuasanya di Sabah dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh pembatalan ordinan darurat tersebut.
Oleh itu, setelah Ordinan Darurat meninggal dunia pada November 2011, maka diperkenalkan pula Akta 750 Territorial Sea Act 2012 yang menghadkan kembali sempadan Laut Sarawak kepada 3 batu nautika. Namun TSA 2012 ini juga telah mencerobohi kuasa negeri berkaitan dengan tanah yang dijamin oleh jadual 9 Perlembagaan Persekutuan. Bertentangan juga dengan laporan IGC dan Perlembagaan Negeri Sarawak Seksyen 47-2 dan sempadan Sarawak yang telah ditetapkan pada tahun 1954 oleh Baginda Queen. Datuk Amat Speaker, hak batasan sempadan Sarawak hanya boleh diubah oleh persidangan Dewan Yang Mulia ini. Hanya persidangan penuh Dewan Yang Mulia ini yang punya kuasa mutlak itu. Tidak ada pihak lain. Persoalannya, apakah pilihan yang ada pada kita untuk move forward setelah pindaan berkaitan OMO 2018 telah dilakukan? Kita perlu move forward dan menyediakan payung sebelum hujan. Rakyat di luar sana mengharapkan kita yang berada dalam Dewan Yang Mulia ini untuk mempertahankan hak-hak mereka. Saya serahkan kepada menteri yang berkenaan untuk memberikan pandangan lanjut. Mana tahu saya ada silap fakta di mana-mana kerana saya bukan ahli undang-undang. Kita juga bukan mahu bergaduh dengan sesiapa. Tetapi kita sebagai tuan rumah Sarawak hanya mahu bertanya hak sebagai tuan tanah yang mesti dihormati. Datuk Amat Speaker, selesai 2 isu panas berkenaan, sekarang saya pindah kepada isu yang lumrah berupa pertanyaan-pertanyaan kepada menteri dan agensi yang berkenaan berkaitan isu-isu kawasan yang saya kemukakan secara ringkas kerana kekangan masa. Yang pertama, bagaimanakah nasib projek-projek persekutuan di kawasan saya seperti Jambatan Igan dan SMK Matu yang dijanjikan oleh kerajaan persekutuan sebelum ini untuk dibina? Kerajaan PH tidak boleh beralasan ia adalah projek zaman BN. Maka bukan tugas mereka. Ini negara Malaysia, bukan negara di Afrika. Peralihan kuasa kerajaan berjalan lancar. Maka segala tugas dan tanggungjawab juga turut beralih. Kerajaan pusat tidak boleh beralasan untuk tidak punya duit. Infrastruktur ini adalah obligasi kerajaan pusat terhadap negeri yang tidak boleh diabaikan berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963. Sebagai penguasa di pusat, tugas dialah cari duit. Kalaulah untuk ECRL, LRT 2, 3 dan sebagainya ada duit, takkan untuk jambatan-jambatan seperti Jambatan Igan, jambatan-jambatan di pesisir dan lain-lain untuk Sarawak tidak ada duit. Saya syorkan kerajaan negeri untuk terus gigih menagih peruntukan ini. Tambahan pula Menteri Kerja Raya adalah ahli dalam Dewan Yang Mulia ini. Takkan sebagai klik dan sahabat kita dalam satu dewan tidak boleh tolong kawan-kawan. Come on lah. Ini untuk Sarawak dan rakyat Sarawak. Kalau zaman BN dulu kita akan backing kepada kerajaan pusat, maka sekarang untuk kerajaan Pakatan Harapan kita akan biting jika tak bagi duit peruntukan. Yang kedua, demikian juga dengan projek jalan pesisir. Sewajarnya kerajaan negeri terus mengusahakannya dan meminta juga duit dari pusat untuk membantu. Bukankah kerajaan negeri Sarawak ini adalah friendly kepada kerajaan pusat? Kalau kawan tidak dibantu, maka apalah guna kita friendly? Yang ketiga, isu rakyat yang mudah untuk diselesaikan seperti isu air dan elektrik di kawasan saya nampaknya belum ada penyelesaian tuntas. Soalan mudah saya kepada menteri yang berkenaan. Bilakah pihak SEB akan menyelesaikan pembinaan dan penyambungan grid elektrik baru yang melintas kawasan Matu dari Mukah dan Darul? Kalau ada isu tuan tanah tidak mahu memberi right of way seperti dalam isu di Jemoreng di mana tanah kerajaan diduduki oleh individu secara haram, menanam sawit di atasnya lalu tidak dapat diselesaikan, saya tak tahu apa nak cakap kepada para pegawai kita. Kalau benar mereka menceroboh tanah kerajaan, samankan mereka dengan notis encroachment. Janganlah kerana seorang individu yang tamak, ribuan penduduk kawasan saya merana kerana acara mingguan blackout yang tidak berhenti-henti.
Saya tidak mahu kehilangan ribuan undi sokongan semata-mata kerana SEB mencintai orang yang menceroboh tanah kerajaan dan menghalang pihak kerajaan memasang kabel elektrik lalu di atas tanah kerajaan sendiri. Yang keempat, berkaitan pergantian paip-paip air lama dan segala urusannya yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, suatu lawatan tinjauan di Igan pada 6 Mei 2018 yang lalu berjumlah 87 juta ringgit. Soalan saya, bilakah projek ini akan bermula? Ini dah masuk 2 bulan diumumkan. Yang Berhormat. I conclude, Datuk Ahmad. Satu batang paip pun belum nampak. Kita jangan sibuk janji 100 hari orang rumah sebelah. Tetapi janji kita kepada anak biak kita sendiri, kita lalai. Pohon Yang Berhormat Menteri berkenaan membantu. Yang kelima dan terakhir sekali, jalan-jalan ke Sungai Ilas, ke tapak pantai Kaul Igan, jambat konkrit di Kampung Tian yang juga telah diumumkan itu, hendaklah segera dilaksanakan. Pohon Yang Berhormat Menteri beritahu Dewan Yang Mulia ini tarikh projek ini akan bermula. Saya tahu JKR banyak beban kerja, tetapi ia bukan alasan untuk kerja jadi lambat. Malulah kita nanti kalau pihak Kerajaan Pakatan Harapan akan buat jalan terlebih dahulu daripada kita. Datuk Amat Speaker, itulah sahaja yang dapat saya sampaikan walaupun ada 4 muka surat saya skip. Sempena ucapan menjunjung kasih, menyokong atas ucapan Tuan Yang Terutama Tun Pehen Sri Haji Abdul Taib Mahmud yang di-Pertua Negeri Sarawak dalam Dewan Yang Mulia ini. Akhirnya saya mohon maaf atas bahasa saya, tidak ada niat melainkan untuk kebaikan negeri Sarawak yang kita cintai. Selamat Hari Sarawak, selamat Hari Gawai, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Terima kasih Datuk Amat Speaker.